Ni kalau nak baca penuh kita pergi Quran ni Quran kita yang kita pakai ni. Kena Imam Hashim ya Quran. Nak perbezaan dia semua ada kat sini. Dalam baca macam gini kita baca macam gitu. Ini kita punya kiraat Imam Hashim. Yang ini penulisan Dob Masyriqah. Maknanya East. Kita pergi East. Ulama East. Ulama West. Morocco tulis macam ni. Apa yang boleh nampak perbezaan dekat belakang saya? Ini Maghribah. Dua-dua surah Fatihah. Apa yang boleh nampak first? Suratul Fatihah. Tak ada hamzah wasal. Satu tak ada hamzah wasal lagi. Ayat Bismillah ada cantum dengan yang Alhamdulillahnya ayat Ustaz. Bismillah bukan ayat pertama pada dia. Dia pergi ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ayat pertama. Tapi kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayat pertama. Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang kita dengar ulama baca, imam baca, Bismillah tak dengar pun kat Mekah kan. Kat Mekah baca, Bismillah dia tak dengar pun Ustaz. Dah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah mana Bismillah? Dia tak baca ke? Imam ni bukan tak baca. Dia baca dalam hati. Dia baca sir. Betul tak Hamzah? Kat Mekah dengar ke dia baca Bismillah je? Tak dengar Ustaz. Sebab ni. Sebab all the kiraat. Melibatkan kiraat. Ayat surah Fatihah kita, ayat pertama Bismillah. Tapi kita ada 7 ayat. Dia pun tak ada Bismillah. Tapi dia ada 7 juga. Macam mana berjadi 7 ni? Patutnya tak ada Bismillah, dia jadi 6. Tapi dia 7 juga. Cuba tangkap dekat mana dia jadi 7. Tengok betul-betul, tangkap. Alaihim. Alaihim. Okey. Kita punya ayat ke-7, satu ayat dia ke-7, dia punya yang kita ke-7 tu dia 2 ayat. The break into 2. Bermula pada siratal ladzina an'amta alaihim, itu dia punya ayat nombor 6. Ghairil maghdubi dia punya ayat nombor 7. Kita siratal ni dah masuk nombor 7 dah. Dia belum lagi, dia belum masuk nombor 7 lagi. Dia ghairil maghdubi baru start nombor 7. Nampak tak? Ini dia panggil kiraat. Perbezaan logat, bahasa, penulisan ni dia panggil dok. Nanti baru kita nampak perbezaan ulama-ulama ambil hukum. Okey, ini yang very pertama. Ayat pertama tak ada. Yang kedua, dia pecahkan dekat ayat nombor 7 tu jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat nombor 6 dia orang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, nombor 7 dia orang. Nampak tak dia very different? Ini Quran kita. Ini Quran dekat sana. Surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Yang kita pakai Masyriqah, yang Maghribah ni pula ni dia. Okey, apa lagi awak nampak perbezaan dia? Muka surat yang kedua. Buka je Quran, first awak nampak surah Fatihah, second surah Al-Baqarah. Ada 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Selalu kita khatam Quran, kita akan baca sampai 5 ayat pertama. Betul tak? Jumari? Bismillah ada cantum. Betul tak? Betul. Okey, kenapa dia orang punya sampai ayat 4 je bukan ayat 5? Alif Lam Mim dia orang. Alif Lam Mim dia dikira campur dengan zalikal kitabullah ayat pertama. Kita Alif Lam Mim ayat pertama, zalikal kitabullah ayat kedua. Dia orang Alif Lam Mim sama zalikal kitabullah termasuk satu ayat. Sebab tu dia kena minus 1 ayat jadi 4 ayat pula dia jadi. Dia orang punya page nombor 2
Quran dia kalau beli awak tengok. Ada kira-kira awak. Tapi saya dah tak boleh pergi Mekah ni. Pasal COVID lah. Nanti kalau dapat chance pergi lagi insyaAllah. Kalau nak saya boleh belikan. Siapa yang berminat nak belajar kiraat Imam Waris. Kat sana masih jual. Ni penting juga kalau nak tahu perbezaan-perbezaan penulisan. Saya tak tahu sama ada jual tak online. Kalau saya tengok kalau nak beli online. Kalau pasal dah tak boleh masuk Mekah. Dulu saya ada jugalah student-student kiraat kirim-kirimkan saya beli kan. Okey dah jual sampai saya belilah kat Madinah, kat Mekah banyak ni. Kan? Kalau kita beli kat kedai-kedai tempat negeri kita memang tak banyak lah. Ada berjual, bukan tak ada tapi tak banyak. Sebab tak banyak orang baca. Siapa nak beli? Kan? Tapi kalau kita nak ambil tahu tentang ilmu Quran boleh lah. Nampak tak? Ayat pertama dia ni. Dia combine kan. Kan? Ini kaedah-kaedah sesuatu pembacaan. Okay, baru saya nak masukkan tentang hukum tengok kadang-kadang kita tengok kenapa bacaan lain makna sama ke? Kan kita selalu tanya macam tu lah. Itu memang obvious punya pertanyaan. Kita tanya selalu, dia ni baca lain, dia tu baca lain tapi makna dia sama ke Ustaz? Okey, nak tahu makna dia sama saya kena ambil yang ni punya point-point. Okey, ini contoh saya ambil. Saya nak tunjuk awak contoh saja. Okey, ni dia. Apa dia punya different apa yang nampak? Yang ni saya dah salah pak. Saya tulis nombor 1 pak. Patutnya ni tak ada nombor 1 ni. Bismillah dia tak ada nombor 1. Tapi yang ini yang nombor 1 ni dia pasal dia pakai kiraat Imam Ibn Katsir. Dia pakai Imam Waris. Kan? Ada yang pakai nombor 1 juga macam kita. Tapi ada tak? Okey, apa yang nampak dalam ayat ni? Dia punya perbezaan dia. Ayat nombor 7, the sirat. Pandai. Tak? Kita pakai huruf sin ke short kita baca? Yang merah ke yang hijau? Hijau. Merah. Kita pakai merah. Ini kita pakai short. As-sirat ni pun short. Betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Tapi ada kiraat yang baca sin. Ihdinas. Tak baca ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Dia tak baca si, tak baca short, baca sin. Kan? Yang ini perubahan pada huruf tapi bukan pada makna. Makna dia tak berubah. Walaupun huruf dia berubah. Makna sama. Awak nak eja black, awak nak eja black. Awak sebut black, dia sebut black. Doesn't matter. Makna dia hitam. Awak eja makan. Orang Kelantan cakap maki. Dua-dua makan. Huruf berubah, tapi makna sama. Orang putih dekat England, British, eja color C-O-L-O-U-R. Ada U-R. Tapi orang putih dekat American, C-O-L-O-R. U tak ada. Tapi dua-dua makna sama tak? Dua-dua color. Perubahan daripada segi ejaan saja. British eja P-R-O-G-R-A-M-M-E. Program. Ada M-M-E. American eja P-R-O-G-R-A-M. Program. Dua-dua program. Ejaan dia lain. Kiraat pun macam tu. Orang nak eja short ke, nak eja sin ke, doesn't matter. Makna dia sama. Itu daripada sudut perubahan pada huruf tapi bukan pada makna. Sebab tu dia ni baca gini, dia tu baca gitu. Makna dia sama ke Ustaz? Selalu orang tanya saya gitu. Sama. Macam mana nak tahu dia sama tak sama? Pertama kita kena faham bahasa Arab. Kedua kita kena faham dia punya grammar. Dia punya nahu. Dia punya balaghah. Balaghah ni bahasa dia panggil. Baru kita nampak. Okey, lagi satu. Perubahan pada huruf
Tapi bukan pada makna kata sifat. Huruf dia berubah. Tapi daripada kata sifat dia tak berubah. Maksud dia sama juga. Yang ini awak kena buka terjemahan Al-Quran. Awak buka surah Al-Baqarah ayat 219. Siapa ada terjemahan? Saya dah bilang tadi kena standby terjemahan. Apa yang boleh nampak perbezaan dia? Siapa ada terjemahan boleh bacakan tak? Ayat 219 surah Al-Baqarah. Cuba capai terjemahan. Dia sekali-sekali belajar mesti nak macam ni. Kena buka Quran kat rumah, kena buka terjemahan kat rumah. Jangan letak aje kat almari nanti habuk yang belajar. Kita tak belajar-belajar. Ini kaedah belajar lah. Maknanya kita kena gunakan Quran tu. Walaupun online, kalau boleh letak Quran kat sebelah untuk semak bacaan, nak faham makna, mesti nak letak terjemahan kat sebelah. Okey, baca. Siapa? Mereka, Hamzah. Okey, jap, baca. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat. Ada dosa besar. Ini cerita pasal arak dan judi. Siapa yang main judi, siapa yang minum arak, dosa besar. Itu dia punya moral of the story tu lah. Dosa besar dia pakai kabir. Kabir ni maknanya besar. Tapi yang ini dia tak pakai kabir. Kiraat dekat Morocco ataupun lain kiraat dia tak bercakap kabir, dia bercakap kasir. Lain tak makna dia? Kabir, bawah, kasir. Kasir ni maknanya banyak. Dari sudut sifat dia sama saja. Siapa yang berjudi dan minum arak dia dapat dosa besar. Tadi Hamzah baca betul. Tapi yang ini pula dia fikirat baca siapa yang berjudi dan minum arak dia mendapat dosa yang banyak. Banyak ke besar ke sama lah. Ingat dari sudut bahasa sama tak? Dia tu kata kabir dan ni kata kasir. Dosa banyak, dosa besar. Dia ni dosa besar lah dia buat. Dia ni lah dosa banyak. Sama tak Kak Ijah? Balkis, sama tak Balkis? Lisa? Sama. Sama je, makna dia sama. Siapa minum arak, siapa main judi dia akan dapat dosa besar. Tadi Hamzah baca. Itu kita perkiraan Hamzah baca, kita terjemahan. Tapi ada ulama menterjemahkan dia. Siapa main judi, siapa minum arak dia dapat dosa yang banyak. Kasir. Ismun kasir. Kita baca ismun kabir. Yas'alunaka 'anil khamri. Ya. Wal maisir. Ni ada. Khamri yang maisir ni arak dan judi. Kul fihima ismun kabir. Dia akan mendapat dosa yang besar. Yang ni pula sama juga. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kasir. Dia akan dapat dosa yang banyak. Ini aja perbezaan dia daripada segi tafsiran tu lah. Tapi makna sama. Kira kita baca kabir, kira lain baca kasir. Perubahan pada huruf tapi bukan pada makna sifat dia. Sifat dia sama, dapat dosa. Khamri. Khamr. Khamri ni panggil khamr. Khamr ni kalau belajar lagi deeper lagi, makna dia lebih luas. Dia bukan sekedar arak. Tapi kebanyakan tafsir cakap arak. Hamzah buka tadi apa aja? Arak aja. Betul Ustaz. Sebab apa dia taruh arak? Sebab zaman Nabi cuma ada arak. Makna dia, ulama tafsir boleh huraikan lagi makna dia. Ulama-ulama tafsir ni dia bilang apa tau? Khamr bukan sekedar arak. Khamr apa saja yang menutupi akal pemikiran kita, dia dikira haram. Maknanya apa? Menutup akal, orang waras jadi mabuk. Jadi gila, jadi apa kan? Mabuk. Bila dia sebut mabuk, zaman Nabi, mabuk yang ada pada tu cuma arak saja. Zaman kita hari ini,
Segala bentuk drug pun dikira khamr juga. Sama ada isap ganja, isap apa lagi, heroin, isap ais, isap apa lagi. Ini pun dikira haram. Sebab tu ada orang dia bilang, saya mana ada dalil tak haram isap dadah, haram tak ada pun dia bilang haram minum arak saja. Maknanya tafsirannya tak cukup meluas. Dia ingat arak aja. Zaman Nabi memang ada arak, mana ada ais, mana ada heroin, mana ada isap ganja zaman Nabi. Nah, zaman kita ada tak hari ni? Ada. Dia pun termasuk khamr. Dia menutupi akal pemikiran kita. Maksud akal pemikiran ditutup ni, bila kita makan, kita mabuk. Dia tak ingat orang. Haram. Nah, apa saja yang memabukkan. Awak minum TO tak mabuk, saya minum TO mabuk. Macam orang mabuk minum bir pula. Haram pada saya minum TO. Awak tak haram pasal awak tak mabuk. Nampak tak? Homer ni yang menutupi akal manusia. Ini cara penafsiran ayat Quran yang melalui qiraat. Sebab apa dia boleh berbeza ni? Ulama ni baca kabir, ulama ni baca kasir. Okey, pertama makna sama. Kedua, awak kena faham asal kalimah Al-Quran tak ada titik, tak ada baris. Betul tak? Betul tak? Tadi saya bilang. Asal Quran tak ada titik, tak ada baris. Sebab itu ulama tafsir menafsirkan sebagai kabir, ulama tafsir ada yang mengatakan kasir. Betul tak Jumari? Tak ada titik, tak ada baris asal Quran. Betul Ustaz. Sebab tak ada titik, tak ada baris lah mereka berbeza pendapat. Disebabkan titik dan baris ni asal dia macam ginilah huruf Quran asal dia yang baru datang ni. Dia terlambat pula datang. Sekarang dah datang. Can see the difference? Kabir dengan kasir, asal dia yang macam baru datang ni. Yang baru datang ni, asal kabir dengan kasir. Dia letakkan titik jadi kabir, dia letakkan titik jadi kasir. Ini cara ulama-ulama kita buat tafsiran dia. Dapat tak? The reason why. Dia tu bilang kabir, dia ni bilang kasir. Because of this. Yang baru datang ni, because of this ya. Tak ada titik, tak ada baris dia pasal. So, diorang letaklah titik untuk mendapatkan kepahaman. Kabir besar. Dia ni pula letakkan titik untuk mendapatkan kepahaman. Kasir banyak. You can get not the picture. Why ada differences bacaan. Tapi makna sama juga. Okey tak? Dapat tak? Lan, dapat Lan? Siapa lagi ada online? Dapat Ustaz. Can see the difference. Lisa dapat Lisa? Ija? Nampak Ifa Ustaz. ada apa? Ifa ada? Anum ada Anum online? Can see the difference not Anum? Kak Nur ada tak? Kak Nosya ada tak? You can see the difference not? Why this hukum all keep on changing? Nah, sebab tu kita jangan ingat kita keluarkan sesuatu je hukum tu kita je betul, orang lain semua salah. Kita seorang nak masuk neraka, nak masuk syurga, orang lain semua masuk neraka ke apa? Asal nak salahkan orang je, nak campak orang kat neraka je kita bekerja. Nah, ini ke Islam. Ya, Islam supposed to be ajak semua orang masuk syurga, bukan pergi tolak orang masuk neraka, kita seorang nak masuk syurga. Sebab tu kita kena faham dulu. Perbezaan hukum yang ulama keluarkan ada berkait dengan perbezaan penulisan, kepahaman dan sebagainya.